Salam kawan, ucapkan terima kasih banyak kerana bersama saya di channel saya ini. Dan pencerahan saya hari ini berkenaan dengan kenapa kita perlu berjuang bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah satu yang kita lihat bahawa rakyat Malaysia ini hari ini, mereka banyak yang ingin menceburi diri dalam politik, tapi mereka tidak tahu apakah itu politik yang sepatutnya mereka ikut, dan kenapa mereka harus ikut parti itu, ataupun kenapa mereka harus ikut pemimpin itu. Ini yang menjadi persoalan besar kepada ramai anak muda di Malaysia ini hari ini. Karena sebenarnya mereka tidak tahu politik ini adalah satu seni yang mana kita lihat ini adalah untuk kita memajukan negara kita. Tetapi mereka memikirkan bahawa politik ini hanyalah untuk mendapatkan satu jawatan, untuk mendapatkan diri mereka supaya boleh menjadi menteri ataupun boleh bertanding. Sebenarnya politik negara kita, politik di dunia ini adalah bertujuan untuk memajukan negara sebenarnya. Tetapi ini yang digunakan oleh macai-macai politik yang ada di sebelah sana, bukan untuk mereka membina atau membangunkan negara, tetapi untuk kantong politik pribadi mereka. Jadi perjuangan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun berjuang bersama PKR ataupun PH yang ada ni bukan bertujuan untuk kita mengisi kantong kita untuk mengayakan diri kita sebagai seorang politik ataupun seorang yang ingin menceburi diri dalam politik. Kita ada dalam politik ini bertujuan untuk membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim naik sebagai seorang pemimpin, dan bila dia jadi pemimpin, dia cuba untuk memulihkan keadaan ekonomi dan pembangunan dalam negara kita ini supaya sentiasa stabil dan negara kita ini kembali seperti dahulu dihormati oleh negara-negara luar. Dan bila kita dihormati oleh negara-negara luar, maka pelabur-pelabur akan masuk. Ini tujuan yang paling baik kalau kita ingin bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya lihat ada macai-macai di sebelah sana komen, mereka mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini terlalu tua dan tidak relevan lagi. Dia punya hujah-hujah ataupun ideologi dia. Tetapi saya juga mengirim salam kepada macai-macai di sebelah sana, bahawa pemimpin yang ada di dalam Malaysia hari ini, yang dihormati oleh negara luar dan dikenali oleh negara luar dan digeruni juga oleh negara luar, adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan dia juga mempunyai ketokohan yang dikagumi oleh negara luar. Jadi kalau dia naik sebagai Perdana Menteri kita, dia boleh membimbing anak-anak muda yang lain untuk menjadi pelapis muda yang berkualiti. Ini yang saya lihat. Dan dia boleh membawa banyak anak muda menjadi orang politik yang baik. Kerana kita lihat hari ini, pemimpin yang ada di sebelah sana, mereka tidak mampu melahirkan pemimpin muda yang berkualiti. Mereka cuma mampu mendapat pimpinan muda yang bertaraf pasar malam. Jadi kita nak pemimpin yang ada harus mempunyai kualiti yang betul-betul seorang pemimpin yang mempunyai pelajaran yang bagus, attitude yang baik. Dia juga boleh menyantuni masyarakat dan boleh juga memikirkan tentang negara ini keseluruhannya, tidak perkauman, tidak memainkan isu-isu agama, menghargai sesama rakyat dalam Malaysia ini. Ini yang kita mahu. Bukan seperti pemimpin-pemimpin muda yang ada di sebelah sana bertaraf pasar malam, tetapi bercerita tentang perkauman, bercerita tentang isu Melayu, bercerita tentang isu Islam, hanya untuk mengisi kantong politik pribadinya. Belum lagi dia mendapat apa-apa jawatan yang tinggi, belum lagi dia bertanding. Apabila mereka bertanding untuk menang, orang-orang seperti ini akan mengayakan diri dia dengan menjual politik bangsa, politik kaum, politik agama untuk kepentingan politik dia, untuk dia terus berada di atas, tetapi akhirnya negara kita ini musnah. Jadi sekarang ini, kalau kita mempunyai seorang tokoh yang hebat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tadi, bermakna dia boleh melahirkan pelapis-pelapis muda yang lebih berkualiti. Kita sudah tahu pemimpin yang ada hari ini, yang memimpin dan boleh melahirkan pemimpin muda yang begitu ramai di dalam Malaysia ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di sebelah sana tu pun dulu pun pernah bekerja di bawah dia dan pernah juga dididik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi keegoan pemimpin muda yang tidak ada
belajar sejarah tentang politik ini tadi, yang berlagak untuk nak jadi seorang politik dalam parti politik mereka, cakapnya macam tidak jatuh. Tetapi mereka ini tidak sedar bahwa mereka bercakap meludah lagi jatuh ke muka mereka sendiri. Mereka ni, pada saya, banyak yang level dia bertaraf pasar malam. Jadi inilah masalah sekarang ni. Jadi kalau kita lihat, mereka sekarang ini bergolak. Dia punya kabinet bayangan pun ada. Mana ada kabinet bayangan mereka nak keluar daripada PN yang ada hari ini. UMNO yang nak keluar daripada PN yang ada hari ini. Kabinet bayangan dia pun tak ada. Kalau mereka keluar, otomatik kerajaan yang ada hari ini tumbang. Bila tumbang, antara dua. Satu pilihan adalah melakukan pilihan raya. Yang kedua adalah menyerah balik mandat rakyat kepada PH. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh terus naik. Tetapi besar kemungkinan mereka akan mohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melakukan PRU ke-15. Jadi kabinet bayangan UMNO pun tak ada. Yang mereka bertelagah hari ini, yang macai-macai mereka hari-hari buat live, itu saja yang mereka mampu. Siapa mereka punya calon Perdana Menteri? Siapa mereka punya calon TPM? Sepatutnya mereka dah ada kabinet bayangan. Dan mereka juga nak bergabung dengan siapa? Tetapi mereka untuk sebut no Anwar, no DAP. Lepas tu macai-macai mereka sibuk pula hari ni. Bolehlah nak bergabung dengan PKR. Tetapi dengan syarat UMNO harus menjadi Perdana Menteri. Sedar sikitlah, PKR tu gabungan mereka adalah PH. Dalam PH tu mempunyai 94 kursi dalam poket. Kawan, jadi harus sedar, UMNO pun tidak banyak pun. Yang 30 lebih kursi yang diceritakan ini, 30 lebih kursi, itu pun belum tentu semuanya hendak berada dalam UMNO dah hari ini. Silap-silap yang ni semua pergi melompat lagi ke Bersatu. Tinggal lagi mungkin 20 kursi. Ni pun ada hati nak mencari Perdana Menteri daripada UMNO. UMNO dah tak sekuat dululah. Kalau UMNO nak kuat, buang dulu ego tu, keangkuhan tu. 60 tahun memerintah, ego yang ada tu buang dah. Kalau nak buat UMNO tu baik semula, pulihkan UMNO tu, buang ni kekotoran ni. Mereka-mereka yang cari makan dalam politik lah UMNO ni, buang dulu, baru akan bersih. Jadi ini yang masalah kepada parti mereka hari ini, membawa kepada audio rakaman ni. Dan macai-macai mereka sibuk nak suruh Datuk Seri Anwar Ibrahim buat laporan polis. Macai pun setaraf pasar malam, ada hati nak suruh Presiden PKR, pengurusi PH nak buat laporan polis. Sedar sikitlah, bertanding pun tak pernah. Kalau bertanding pun kalah, nak cari pengaruh. Pengaruh apa? Bahagian pun belum tahu boleh menang bertanding. Apa barang lah. Jadi inilah mereka ini semua. Jadi saya harap anak muda yang ingin menyokong kepada PH ni, kita harus tahu bahawa apa yang kita buat, kita menyokong kepada PH ini bertujuan untuk kita mendemokrasikan negara kita ini. Dan kita harus lihat apa yang berlaku dalam PH ini. Yang mereka cuba buat adalah pecah dan perintah, yang mana kita tahu ini adalah ideologi yang dibawa oleh Tun dahulu, yaitu pecah dan perintah. Tetapi sekarang ini ideologi ini, pecah dan perintah ini, sudah tidak relevan lagi. Kerana dulu boleh kita buat pecah dan perintah ni, asal usulnya daripada ini cerita yang lama-lama dulu. Ini tentera lah, dia pecah dan perintah. Tapi panjang ceritanya, cuma saya nak ceritakan secara ringkas lah. Ini adalah ideologi tentera dahulu lah. Mereka buat pecah dan perintah kawasan. Tapi selepas itu benda ni ke politik. Politik ni untuk pecahkan kaum ataupun bangsa ataupun kawasan yang mereka, supaya undi akan pecah kalau dalam politik. Ini yang saya tak boleh nak buat secara
detail ceritanya, tetapi untuk ringkasannya, perkara ini mereka lakukan di zaman Tun, pecah dan perintah nih. Sebab tu kalau kita lihat hari ini, apa yang berlaku, mereka cuba di PRU, sebelum PRU mereka akan suruh SPA membuat pecahkan kawasan yang mana majoriti Cina, mana majoriti Melayu. Kita selalu lihat seperti itu. Ini cara ringkasnya. Dan pecah dan perintah ini untuk nak dipakai hari ini sudah tak relevan lagi. Jadi ideologi yang pecah dan perintah ini masih berada dalam UMNO hari ini. Mereka cuba nak pecah dan perintah, maksudnya apa yang dia lakukan sekarang ini, mereka nak cuba pecahkan PHS ini, yang mana kalau kita lihat hari ini, itu saya selalu berkata, kita ni jangan berpecah dalam PHS. Karena apa yang kita lihat, ideologi yang mereka masukkan ke dalam PHS hari ini, mereka cuba nak pecahkan Amanah, PKA dan DAP ini. Untuk mereka nak ambil gabungan ini, bergabung dengan mereka semula, karena mereka tidak mempunyai kekuatan. Ini yang mereka cuba lakukan. Jadi kita yang berada dalam PHS, anak-anak muda, kita harus jangan termakan dengan hasutan racun berbisa yang mereka lontarkan daripada luar sana. Karena ini mereka cuba pecahkan untuk kekuatan politik mereka. Bila PHS ini berpecah, maka kekuatan kepada UMNO ataupun Barisan Nasional itu kembali kuat. Kita harus ingat bahawa sekarang ini PHS itu mempunyai kekuatan maksimum 94 kursi. Itu solid. Kalau nak digabungkan dengan TUN ke, nak digabungkan dengan GPS ke ataupun warisan ini, kekuatan itu sudah maksimum. Jadi ini akan mereka tambahkan lagi apabila PRU ke-15, maka dengan senang PHS ini boleh memerintah dan mendapat majoriti yang besar. Bila PHS ini mendapat majoriti yang besar, kestabilan kita punya politik akan ada. Bila kestabilan politik akan ada di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, negara luar mempunyai kepercayaan untuk melabur di Malaysia kerana mereka tahu track record Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia. Dan dunia juga tahu. Jadi ini yang kita lihat hari ini. Tetapi kenapa mereka yang ada di sebelah sana takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Kerana kalau kita nak tahu, elit-elit politik yang dah 60 tahun sudah memerintah, mereka juga sudah banyak melakukan kesilapan, melibatkan ketirisan, melibatkan penyelewengan, berbagai-bagai isu yang mereka telah buat. Orang-orang elit politik ini dan juga kapitalis ini amat takut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka sedaya upaya tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri dengan cara apa sekalipun. Kita lihat, mereka membuat kes kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim ini masuk ke penjara. Dan kita lihat hari ini, audio yang sekecil ini pun mereka walkan menjadi besar. Padahal cuma audio biasa. Inilah yang mereka mainkan sekarang ini untuk mereka nak membuatkan parti mereka ini tadi bertambah kuat. Jadi rakyat memikirkan ini satu kesalahan. Rupa-rupanya hanya propaganda mereka. Inilah yang berlaku hari ini. Jadi kita rakyat, kita anak-anak muda, kita harus bersama dengan PHS ini dan kita harus mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim ini supaya menjadi Perdana Menteri. Dia boleh mencorakkan politik negara kita ini kepada corak yang betul-betul baik. Kerana tanpa dia, kita tidak mempunyai pemimpin. Kerana dia selepas ini dah semakin tua, kita tidak ada pelapis yang boleh tahu bagaimana untuk nak memimpin pucuk pimpinan yang ada di Putrajaya. Jadi kita berharap dia sebagai pemimpin utama dan dia akan melahirkan pemimpin muda dan dia akan membantu pemimpin muda yang ada dalam kabinet dia apabila menang. Ini adalah satu yang baik kepada kita Malaysia. Dan kita lihat politik yang ada hari ini, seperti mana yang saya selalu perkatakan, parti-parti yang ada seperti PAS, UMNO hari ini tidak relevan. Parti PN yang ada hari ini bertambah tidak relevan kerana mereka ini daripada DNA UMNO Barisan Nasional juga. Mereka ini semua pun DNA yang sama. Cara mereka memerintah hari ini pun lebih kurang sama yang 60 tahun yang lalu. Ini yang saya katakan semalam bahawa mereka tidak payah nak menyalahkan PHS.
tentang isu hutang, tentang penjualan aset, tentang penjualan hak orang Melayu, Bumi Putra, apa semua nih. Mereka tidak payah nak perkatakan. Kesalahan itu mereka lontarkan ke orang lain. Ini sifat mereka semua. Mereka suka menyalahkan orang lain. Bertelagah mereka, dia kesalah ke orang lain. Contoh paling kecil inilah audio ini. Tidak semena-menanya salahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak semena-menanya nak menjawab dekat balai polis. Yang buat hal ini, isu kecil seperti ini siapa? Itulah saya kata. Negara kita ini, sekarang ini, bagaimana? Kita nak bercakap dalam telefon pun sudah seolah-olah tidak selamat. Apalagi hal lain. Hak pribadi kita pun sudah tercemar. Mana Menteri Telekomunikasi? Kenapa isu ini didiamkan? Patutnya cari orang yang sebarkan video ini, bukan mencari pemimpin UMNO dan pemimpin PKR. Ini kesalahan ini patut yang dicari. Bukan pasal orang yang bercakap ini betul atau salah mereka bercakap ini, tidak ada isunya. Karena tidak melibatkan politik, cuma sebagai seorang rakan ketua politik dengan ketua politik. Kenapa ini nak dibawa sampai ke mereka yang nak diceritakan? Patutnya carilah orang nih. Kenapa tidak cari Jolo? Kenapa tidak cari video kabur semburit? Kenapa tidak cari penyelewengan-penyelewengan yang telah dilakukan ini? Banyak yang besar-besar. Kalau diselesaikan isu-isu penyelewengan, isu-isu rasuah yang ada di Malaysia ni, kes Datuk Seri yang lari buat duit yang baru ni, ini banyak. Kenapa isu yang sekecil ini nak dibuat? Inilah politik yang di sebelah sana tu. Walaupun mereka berada dalam kerajaan yang ada hari ini, walaupun mereka bukan UMNO, tetapi mereka ini DNA UMNO yang dulu. Inilah sifat mereka. Yang saya sebagai anak muda dan mungkin kawan-kawan yang ada di luar sana juga tidak suka dengan sifat yang ada hari ini, yang mereka buat. Sekarang ini, tanpa orang-orang seperti saya, tanpa orang-orang lain yang tidak bersuara untuk kita sebagai anak muda, siapa lagi untuk kita nak bersuara dalam PH ini? Karena kita dalam PH ini ingin menyokong PH, kita berjuang, bukan kita untuk mencari kita punya jawatan, kita punya glamour, ataupun kita punya ini. Kita ini berjuang adalah untuk rakyat. Tidak mendapat apa-apa pun. Tetapi kita harus berjuang demi masa depan negara kita. Kita harus berjuang, kita harus bersama dengan PH ini demi untuk kita membangunkan negara kita ini, bukan untuk kita. Mungkin kita tengok kita hari ini muda, tetapi hal yang kita nak lakukan ini, perubahan yang kita nak lakukan hari ini adalah untuk kita punya generasi. Jika di sebelah sana juga mengatakan hal yang sama seperti saya ini, maaf cakap, pada saya, anak-anak muda mereka ini tidak ramai yang ceritanya betul-betul untuk nak memikirkan pembangunan negara. Saya lebih lihat mereka ini kepada jawatan. Mereka akan bercakap seperti saya ini apabila mereka dapat jawatan. Jika mereka tidak ada jawatan, mereka akan duduk diam. Mereka akan cari cara untuk naik ke atas, untuk mereka dapat jawatan. Ini sahaja. Beza perjuangan orang-orang yang berada dalam PH ini. Mereka berjuang adalah betul-betul untuk rakyat. Jadi ini yang saya terapkan kepada para anak muda yang ada di luar sana, yang ingin menyebabkan diri dalam politik, yang ingin menyokong pada PH ini. Kita harus menilai bahawa parti yang boleh menukar corak pimpinan yang ada dalam negara kita ini ke arah demokrasi adalah PH. Tidak boleh. Kalau kita nak harapkan Barisan Nasional, kita dah bagi peluang 60 tahun, pembohongan banyak pada saya. Saya sebagai anak muda melihat perkara ini berpuluh-puluh tahun. Cakap mereka berjuang untuk ni. Tapi kemiskinan di mana-mana berada, duit negara habis, hutang negara berlambak, pemimpin itu kaya raya, rakyat melarat. Lepas tu mereka cerita soal gaji graduate lah, lepasan ijazah lah. Ini semua 1,200. Gila ke apa? Baik jadi cleaner dekat Singapura. Cleaner dekat Singapura tu, rank paling kecil punya kerja
$800 kali dengan 3.400, hei. Baik jadi pembantu rumah tangga di Singapura kalau yang perempuan dapat 800 gaji, itu paling kecil punya gaji $800. Makan free, tidur free. 2.400 Malaysia juga. Apa punya menteri pun saya tak paham lah. Inilah yang kita nak tukarkan untuk kita lihat hari ini. Jika dari sebelah pihak sana maupun UMNO maupun PAS maupun PPM yang nak memerintah, kita akan berada dalam keadaan yang seperti ini hari ini. Percayalah cakap saya. So, kita perlu ubah, kita perlu bersama dengan PH dan kita perlu menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri untuk kita memajukan negara kita ini. Dan sekian dari saya, dan kita hashtag LTL, lawan tetap lawan, lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, lawan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di Putrajaya. Oke, thank you.